Ni hampa duk gelak ni saya apa? Ni hampa anda tu penyakit. Kalau sebut benda-benda tu tergelak dengan batin. Kan? Ni perangai Melayu cukup bodoh. Dia kalau mengaji, Tok Guru jenis terus terang kan, dia bukan mau lah. Lepas tu kalau dia mengaji pula Tok Guru jenis tak apa terus terang, dia kata tak benar juga. Tok Guru keras pun tak mau lah. Tok Guru lembut pun tak mau lah. Kan? Sampai Tok Guru pun lagi dia tak mau. Nah tu. Kan? Allah Akbar. Macam tak kenal yang datang tetek tu apa dia. Nak tengok kan? Baik. Ni cerita kambing dengan lembu, unta, seorang. Datang dia kepada Hanzalah, maka Hanzalah itu menyapu kepala. Dia pun sapu kepala. Dia pun ludah di tangan dia. Terus ludah. Maka dia pun angkat tangan yang dia ludah tadi, dia sapu di atas bekas tapak tangan Nabi SAW yang pernah menyapu kepala dia. Sambil dia kata Bismillah ala azariyati Rasulillah. Ini akidah. Itu yang Dr. Jamal Farouk sebut minggu lepas. Berat orang duk tuduh umat Muhammad ini berbuat syirik. Satu perkara besar. Jahatnya jahat yang besar. Kalau ada orang yang menuduh umat Muhammad ini sesat, umat Muhammad ini syirik, umat Muhammad ini kafir. Kalau nak kaplak, Hanzalah ni kaplak dulu, tuan-tuan. Nah, tuan-tuan ingat tak dulu dia perlis, dia biasa keluar fatwa kata selawat syifa tu syirik. Masa nak fatwa kata selawat syifa tu syirik, mereka tak panggil tuan punya kitab, buku selawat syifa. Dr. Harun Din tu tak dipanggil dalam mesyuarat nak fatwakan selawat syifa tu syirik. Ini bukan saya reka. Saya bersembah daripada depan tu, Sipang nak masuk pergi ke Buak Kulai dekat Petronas tu, sampai ke Balai Islam Madi tu, sembah Ustaz Rundin bak keluar juga tu. Saya kata kena Ustaz. Dia kata anda tak dipanggil masa mesyuarat. Kalau dia panggil anda siap semua jawapan. Dia sebut kat saya tu, kalau tak silap saya dalam lebih kurang 10 buah kitab tu, rujukan dia dalam masalah selawat syifa. Kesimpulannya dia kata apa? Orang yang duduk bincang dalam majlis fatwa yang mengatakan selawat syifa itu mengandungi unsur syirik, semua tu tak erti jahil belakang dia. Pasal apa tak erti jahil? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari sudut bahasa, dari sudut nahwu, dari sudut saraf, dari sudut balaghah, dari sudut ini, dari sudut dibahas, dari pelbagai sudut. Tu yang duduk dalam majlis fatwa polis tu tuan-tuan, kadang-kadang ilmu usul fiqh pun tak mengaji, tak erti. Ni bukan kita cakap fitnah ni. Ni sama-sama dia saya duk cerita kat musuh ni silap. Dah kita pun bukan musuh sangat tuan-tuan, dah. Kan? Tapi kita geram dekat orang yang belagak pandai. Kerana orang yang jahil tapi dia berasa kata dia pandai, hak ni rosak umat. Kan? Jadi bila Dr. Harun dia tulis satu surat jawapan penuh kepada majlis fatwa kerajaan negeri Perlis dalam membela dan memberi hujah bahawa salawat syifa ini tidak mengandungi unsur syirik sedikit pun, maka sampai lah mana timbul dah tuan-tuan. Tak timbul dah. Pasal mereka tak boleh nak berhujah dengan hujah yang Dr. Harun dia bagi. Sebab tu kita ni hujah dengan hujah, pandangan dengan pandangan, dalil dengan dalil. Bukan ditutup mulut kawan tu, ikat kaki tangan, lepas tu songkok pula dengan bunyi, tutup bo. Hak tu tuan-tuan. Ha? Nah, gajah pun apa ya? Terima kasih. Itu satu permisalan yang cukup hebat kan? No? Gajah pun mampu dia buat begitu. Tu dia. Sudah faham tak? Allah SWT. Ni tuan-tuan, ni akidah. Hanzalah ni dia pegang bekas dia Rasulullah pegang kepala. Mula-mula dia ludah. Hanya kita berubah. Tu ludah. Pasal apa ludah?
yang waktu nak belah mulut budak Nabi SAW ketika mentahnik Hasan dan Husain dan membelah mulut, mentahnik semua budak-budak yang dibawa kepada Nabi. Nabi kunyah buah kurma dan Nabi lumatkan kurma itu sampai lumat. Kemudian Nabi ambil kurma itu dengan jari baginda yang mulia dan baginda suapkan ke dalam mulut budak yang baru lahir. Asma binti Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu ketika mendapat anak pertama dalam hijrah Nabi SAW lahir di Masjid Quba, Sayyiduna Abdullah ibn Zubair radhiyallahu ta'ala anhu adalah anak hijrah yang pertama lahir. Asma itu berjalan kaki daripada Makkah ke Madinah dalam keadaan sedang syarat mengandung. Bila sampai di Quba lahirkan anaknya Abdullah ibn Zubair radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Asma, ketika Abdullah ibn Zubair ini lahir, aku panggil Rasulullah untuk mentahnikkan anakku ini. Rasulullah telah memakan tamar, lalu melumatkan tamar tersebut di dalam mulut baginda. Dan tamar yang bercampur dengan air liur baginda itulah makanan pertama yang dimakan oleh anakku Abdullah ibn Zubair. Lalu bercampurlah iman dan takwa di dalam tubuhnya. Batulah alhamdulillah itu sahabat Nabi, orang saleh. Kan? Ludah. Adakah ludah itu boleh berubah? Adakah ludah itu boleh menyembuh dan boleh memberi manfaat? Tak. Sebab tu alhamdulillah tu bertawassul dengan bekas tangan Nabi di atas kepala dia. Bila Nabi pegang kepala dia tu? Tak cerita dia 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Yang cerita dia pun cucu dia, Az-Zayyal. Bila dipegang di atas kepalanya, maka berkatalah alhamdulillah, Bismillah. Ni akidah. Sebab tu as-sahabat, kata Al-Habib Ali Jufri, as-sahabatu hum a'immatuna fil aqidah. Sahabat itulah imam-imam tauladan dan ikutan kita dalam masalah akidah. Bertawassul mereka dengan bekas tapak tangan Nabi sambil mereka berkata Bismillah. Kita bila sembahyang jenazah, bila kita selesai solat jenazah, kita berdoa. Apa kita kata? Allahumma bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammadin alla tu'adzib hadzal majlis. Tiba-tiba kita dituduh syirik. Karena kita pergi minta kat Nabi. Haram minta kat Nabi. Tu yang tersebut Allahumma depan tu. Buat otak. Saja-saja syok sebut. Nak bagi sedap ayat. Itulah yang disebut oleh Allah. Bismillah ala asariyati Rasulillah. Dengan nama Allah. Dan di atas bekas sentuhan tapak tangan Rasulullah. Aku bertawassul dengannya, sembuhlah insya-Allah dia pun sapu ditetekkan dia. Lega. Sapu tetek unta. Lega. Sapu orang yang bengkak tangan dan jumpa dia. Lega dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan dengan berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis Bukhari ni tuan. Tu tak kena apa-apa, tak mengaji, tak kena kalau mengaji kena. Boleh faham? Ha? Nak insya' boleh roti ke tak faham. Lagi campur lagi tak faham terus pun. Kan? Tu je. Tu jelas. Summa yamsahu mawdi'al warami fayadhhabul waram. Maka dia pun bila dia buat macam tu, dia pergi pegang tempat yang bengkak. Fayadhhabul waram, hilanglah bengkak itu. Allahu Akbar, ni Nabi. Sebab tu salawat syifa tu bunyi apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Siapa Muhammad itu? Takdir mudahnya. Siapa? Tibbil qulub. Muhammad itu adalah penyembuh bagi penyakit hati. Betul tak Nabi itu penyembuh penyakit hati? Kena takdir dulu. Bukan Nabi berkuasa pun payakun menyembuhkan penyakit hati. Memang kerja Nabi itu wa yuzakkihim, dan membersihkan hati-hati manusia daripada penyakit dan kekotoran. Maka Nabi membersihkan hati manusia itu dengan apa?
dengan ajaran baginda, dengan takwa, dengan ikhlas.